Berjuanglah wahai Ansarullah dengan mahkamah daulah Islamiyah. Berkorbanlah wahai yang beriman dengan harta dan segenap kepunyaan. Akan dibangkitkan berkenaan dengan Barisan Nasional menggunakan kapasiti kementerian untuk berkempen. PAS kesal atas sikap pemimpin Barisan Nasional yang mengadakan kempen pilihan raya atas nama jawatan eksekutif mereka. Apa yang lebih memalukan, mereka seolah-olah terdesak dan terpaksa menggunakan kapasiti tersebut untuk mendapat pengaruh ke atas pengundi. Semalam kalau kita saksikan di TV3, Datuk Seri Najib Tun Razak, Timbalan Presiden UMNO, telah mengadakan siri kempen beliau di Kem Desa Pahlawan, Kot Lanaz, Kelantan, dan secara terang-terangan berkempen merayu undi pasukan tentera di sana dengan menggunakan nama Menteri Pertahanan. Untuk rekod, kita parti-parti pembangkang tidak dibenarkan berkempen di dalam kem-kem militeri ni, kem-kem tentera. Jadi PAS mendesak pihak Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR agar menyatakan pendirian mereka dalam perkara ini secara terbuka dan segera. If you still think that this is a democratic country, tolonglah pertahankan sistem demokrasi ini dan berikan keadilan kepada semua. Yang kedua, PAS sekali lagi menegaskan bahawa janji-janji PAS di dalam manifesto PAS mampu dilaksanakan dan sebenarnya tidak mampu dilaksanakan oleh Barisan Nasional. Sebab itu bila dia tengok manifesto kita tu, dia criticize dan kalau negara akan bankrupt dan sebagainya. We don't want you to implement our manifesto. We want to implement the manifesto if we are in power. Kenyataan Perdana Menteri yang juga Presiden UMNO bahawa Barisan Nasional percaya negara akan bankrupt sekiranya lebih peruntukan diberikan kepada penghapusan PT-PTN, penurunan harga minyak dan peruntukan gaji minima kerana Barisan Nasional tidak mampu melaksanakan perkara-perkara tersebut. Ini adalah kerana amalan pengurusan Barisan Nasional akan menyebabkan peningkatan perbelanjaan yang ketara, terutamanya dalam penganugerahan kontrak kerajaan dan pembelian kerajaan. Disebabkan penentuan harga yang tidak munasabah dan amalan pemberian tender secara runding terus. Kerugian yang disebabkan amalan sebegini sahaja dianggarkan mencecah 18 bilion ringgit setahun. Ketidakcekapan pengurusan dan amalan salah guna kuasa oleh Kerajaan Barisan Nasional inilah yang tidak memungkinkan BN melaksanakan semua janji manifesto yang dikemukakan oleh PAS, keadilan dan DAP. Maka tepatlah negara akan bankrupt kiranya Barisan Nasional cuba melaksanakan perkara tersebut. Tetapi PAS percaya sekiranya PAS, keadilan dan DAP diberi mandat oleh rakyat, kami mampu melaksanakan janji-janji manifesto tersebut tanpa risiko negara akan bankrupt. Ini kerana amalan pengurusan yang bersih akan memungkinkan kami menyelamatkan berbilion duit negara setiap tahun untuk diperuntukkan kepada kebajikan rakyat. PAS mencabar Barisan Nasional secara terbuka hari ini bagi pihak PAS Pusat untuk mengadakan debat terbuka, membincangkan janji-janji manifesto setiap parti, siarkan secara langsung melalui televisyen. Kalau tidak pun, nakkan kami sediakan tempat, kita boleh sediakan tempat. Kita keluar belanja sendirilah. Kalau Barisan Nasional bersedia untuk berdebat dengan kami, hantarlah mana-mana pemimpin mereka tertinggi, kita akan aturkan pemimpin kita yang tertinggi untuk berdebat atas isu manifesto dan kemampuan untuk melaksanakan ini. Yang ketiganya berkenaan dengan pembaziran pembinaan Masjid Kristal di Terengganu yang ada di kalangan akhbar telah memetik ceramah Presiden kami. Presiden PAS di Terengganu telah membangkitkan isu pembinaan Masjid Kristal di Pulau Wan Man di Kuala Terengganu oleh Kerajaan Negeri Barisan Nasional Terengganu. Tuan-tuan, you boleh petik daripada ceramah. But to be fair, you got to also ask him to clarify. If you just pluck from the sky like that, tanpa meminta penjelasan daripada dia, this is very unfair reporting lah. Dalam memacu kemajuan negeri Terengganu, keutamaan pada PAS seharusnya adalah pada menangani isu kemiskinan yang masih besar dan meluas di negeri berkenaan. Kerajaan Barisan Nasional telah membelanjakan 500 juta ringgit untuk pembangunan Pulau Wan Man ini, termasuklah kos pembinaan Masjid Kristal. Majlis peresmian seluruh kompleks mewah itu sahaja, menurut maklumat yang kita terima, mencecah 15 juta ringgit Malaysia. Sedangkan hakikatnya, statistik tahun 2006 menunjukkan di negeri Terengganu, penduduknya 15.4%.
masih berada di bawah tahap kemiskinan, iaitu kedua terburuk dalam negara selepas Sabah. Di Terengganu terdapat 26,000 keluarga miskin dengan 19,000 daripada mereka berada pada tahap miskin tegar. Akhirnya, berkenaan dengan kehadiran pengundi dalam daftar pengundi SPR yang terus meragukan sampai hari ini, pihak Pejabat Agung PAS terus menerima aduan dari hal senarai pengundi yang meragukan di dalam daftar pengundi SPR. Di peringkat ini kami mendesak pihak SPR agar memberi perhatian kepada perkara ini dan menyiasat sama ada pengundi-pengundi ini benar-benar masih hidup atau telah pun meninggal dunia. Pertama, 5 nama di kawasan Parlimen Sensasi P131 Rembau yang berumur antara 109 sehingga 119 tahun. Yang kedua, 23 nama setakat ini di negeri Selangor yang lahir antara tahun 1880 dan 1892. Iaitu kalau masih hidup berumur antara 106 ke 128 tahun. Sampai itu kita juga menerima aduan pengundi bekas tentera yang didaftarkan mengundi di 2 kawasan parlimen, iaitu kawasan Parlimen Tumpat dan Tasik Gelugur. Ini one case, bermakna kalau ada similar cases ini, bukti kepada SPR, rakyat Malaysia boleh mengundi 2 kali. So kita akan terus mendedahkan keraguan-keraguan ini dengan harapan pihak SPR, walaupun dalam keadaan yang sudah terlalu suntuk ini, untuk memikul amanah, membuat penjelasan dan membetulkan keraguan-keraguan ini. Biar pilihan raya ini menjadi pilihan raya yang paling bersih dan adil untuk semua. Bukan sahaja untuk PAS dan Parti Pembangkang, hatta untuk parti pemerintah sekalipun. Tapi ini menjadi tugas dan tanggungjawab SPR untuk membetulkannya. Jadi kita minta tindakan segera daripada SPR, mengeluarkan mereka daripada daftar pemilu. PAS adalah sebuah parti Islam. We have been registered as an Islamic party sejak daripada penubuhan kita. 50 tahun lagi kita tak boleh lari daripada hakikat itu. So, kalau ada MCA detect dalam manifesto kami, unsur-unsur yang menunjukkan ke arah negara Islam, mungkin betul lah interpretasi MCA itu. Tapi hakikatnya kita tak boleh menafikan yang PAS ini parti Islam. Apa pun, sama ada suka ataupun tidak, kita akan terus memperjuangkan peruntukan yang terkandung dalam perlembagaan parti kami yang didaftarkan di pendaftar pertubuhan yang semua orang tahu PAS ini adalah sebuah parti Islam. So apa yang MCA nak hairannya? So that is a fact that we are an Islamic party. Okay. Firstly, it is not a fatwa. I think the istilah fatwa ini digunakan oleh editor Utusan Malaysia lah. With due respect to rakan-rakan daripada Utusan Malaysia. So you are throwing that it is a fatwa. It is not a fatwa. Fatwa dalam Malaysia ni cuma boleh dibuat oleh mufti. Dan kedua, saya rasa apa yang cuba diketengahkan oleh Presiden PAS ini adalah bukannya mengumpat. Mengumpat ni kalau cakap Melayu ni is something, benda yang very negatif. Apa yang dimaksudkan adalah expose keburukan pemimpin yang factual. Contoh, sekarang ni dah didropkan Datuk Zakaria Madrus di Pelabuhan Kelang. Kalau dia bertanding, takkan kita tak boleh cerita dia buat rumah 8 juta ringgit. That is fact. Yang rakyat perlu tahu. So dalam kes Presiden PAS ini yang cuba dikemukakan ialah you quote daripada ceramah dia, itu pasal saya cakap di awal tadi. And you tak minta penjelasan dia, surely you can give 1001 interpretations. Itu yang jadinya ditolak kertas pencalonan sebab bankrupt di Kijang itu. Because the background, kita tak boleh cakap oh dia tak bankrupt. Bankrupt lah. Itu what his point is, mana-mana yang negative side of the leaders, rakyat perlu tahu. So that kita pilih pemimpin ini, biar kita pilih pemimpin yang terbaik. Kalau ada pemimpin PAS yang with tainted background, UMNO ada bukti, ceritakan. Saya rasa kalau mengumpat tu kita bercakap di belakang. Tapi sekarang ni kita bercakap secara terbuka. Even pemimpin yang disebut itu pun dia boleh mendengar. Dia pun boleh clarify. Kalau dia rasa tak betul, dia stand. And then dia bagi tahu tak betul. Bukan bercakap di belakang, di depan. We have debate antara Hillary Clinton dengan Barack Obama. You telling each other's background secara berdepan. Itu yang pasal kita nak buat debat tadi tu. Okay, kita buat open debate. Dan cakap secara depan-depan. Bergeraklah, gegar berjasa, kalau menang bukan alasannya.